Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini dapat kita bersama-sama berada melaksanakan solat maghrib berjamaah dan kita berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, kita syukur juga kepada Allah. Kita diberikan kesempatan dapat meneruskan kehidupan kita berada pada tahun 2021. Kita dah tutup buku 2020. Macam-macam peristiwa yang kita lalui sepanjang 2020. Dulu masa kecil-kecil sekolah dulu terbayang 2020 ni macam-macam. Sampai kereta terbang pun terbayang juga. Dan sampai kita ke tahun 2020 rupanya. Dah habis dah pun. Tapi tak ada apa pun, ya. Sama aja macam biasa, ya. Yang membezakan mungkin amal kita bertambah atau sebaliknya, itu sahaja. Tahun ini hanya angka je. Ya, 21 ke, 2022 ke, 2025 ke, 2050 sekalipun, ia adalah angka sahaja. Namun yang lebih penting ialah bagaimana setiap hari yang bertambah itu menambahkan amalan kita di sisi Allah Ta'ala. Itu yang lebih penting. Ya. Sama macam umur kita. Umur itu angka sahaja, tuan-tuan. 60 ke, 70 ke, 30 ke, 40, itu semua angka. Yang lebih penting ialah setakat mana kita mengisi umur-umur kita yang semakin bertambah. Kalau umur semakin bertambah, tapi amal tidak bertambah pun tidak ada makna, tuan-tuan. Tidak ada makna. Yang lebih penting ialah setiap masa dan ketika kita berusaha untuk menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pun kita tidak pasti berapa lagi masa yang berbaki untuk kita. Ya. Nak tunggu 2022 pula, kita pun tak pasti adakah berjumpa ataupun tidak. Ni ada tak yang
2020 ada, 2021 tak ada dah. Ada? Ada. Mungkin ada. Mungkin tahun depan kita pula, mana tahu. Ya, 2021 ada. Mari 2022 tak ada dah. Wallahualam. Siapalah yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan kita, maka kita tunggu je lah, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan kita bersedia dari semasa ke semasa dalam menunggu masa bilakah habisnya umur usia kita. Hidup ini bagai lampu dinding, yang dikata Hijaz dalam lagu nasyid dia lah. Bila minyak dah kering, lampu akan terpadam sendiri. Memanglah sekarang kita tak pakai dah lampu minyak tu. Tapi itu perumpamaan lah. Maknanya umur hidup kita ni macam tu lah. Umur tu ibarat minyak tu. Bila minyak tu dah habis, padamlah api. Bila umur yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita itu dah habis tempohnya, takat ni je habis, kita pun padam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila terpadamnya, wallahu alam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan peringatan berharga buat kita, khususnya di ambang-ambang awal tahun baru ni. Ya. Ni hari ni 3 hari bulan ni. Baru 3 hari. Tapi dah ada kuliah kot 2021 ni. Dah mula lah kan. Ya. Jadi keazaman kita bukan tunggu tahun, tetapi keazaman kita setiap masa. Ya. Jangan tunggu tahun depan. Jika teringat je nak buat baik, terus buat baik. Ya. Kalau kita teringat pada waktu pagi, jangan tunggu petang. Fala tantazirul masa, jangan tunggu petang. Kalau kita berada pada waktu petang, nak buat baik, jangan tunggu besok. Fala tantazirus sabah, jangan tunggu besok pagi. Kerana bimbang kita tak kesampaian menanti hari besok yang kita pun tidak pasti. Ataupun bimbang tak kesampaian pagi, nak tunggu ke petang. Jadi azam itu sentiasa diperbarui setiap masa untuk kita berazam melakukan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita sambung pengajian kita. Kita masuk hadis yang ke-98. Nak cukup 100 lah. 2 lagi hadis cukuplah 100. Berapa tahun tu baru dapat 100 hadis. Tu pun satu pun tak tahu hafal lagi tak. Daripada 98 hadis ni, termasuk hadis hari ni, agak-agak ada tak satu hadis yang kita hafal, tuan-tuan? Kalau ada satu pun jadilah, tuan-tuan. Kalau tak ada tu, ya, sekurang-kurangnya yang pendek pun jadilah. Jadi malam ni hadisnya panjang. Sesuai lah, kita pun dah masuk tahun baru. Jadi kita panjang sikit hadis ni. Pada malam ini hadis yang ke-98. Tapi keterangan hadisnya tak panjang lah. Cuma matan hadisnya agak panjang sikit. Baik, tajuknya ialah jampi menawarkan bisa dengan Fatihah dan menerima upah daripadanya. Boleh atau tidak kita jampi. Jampi ni bahasa orang bomoh-bomoh lah. Tapi kalau bahasa perubatan Islam disebut ru'yah. Ru'yah. Okay. Jadi boleh atau tidak kita menggunakan ayat Al-Quran untuk meru'yah ataupun berubatlah, mengubat orang. Dan menerima upah daripada perubatan itu. Ini hadis yang akan kita bincangkan pada malam ini. Ya. Dalam masyarakat kita sekarang ni macam-macam. Kadang-kadang yang jauh menyimpang daripada syariat yang sepatutnya pun orang pergi juga. Yang pergi kepada syirik pun ada. Yang menggunakan jin
dan makhluk-makhluk halus pun ada. Jadi berbagai perubatan yang ada dalam masyarakat kita. Sehingga kan JAKIM sendiri buat satu garis panduan. Buat satu garis panduan perubatan Islam, jampi dan perbomohan. Ada garis panduan. Supaya kita ni tak tersilap langkah. Kita rasa macam, dia ni betul ni, bagus ni, cara perubatan ni betul, bagus. Tapi hakikatnya, dia menyalahi daripada syariat Allah Ta'ala. Jadi itu yang masyarakat keliru. Kadang-kadang diletakkan juga perubatan Islam. Nama Islam tu ada. Tetapi dari segi pelaksanaannya sebenarnya jauh daripada yang sepatutnya. Dan JAIB juga ada mengeluarkan satu buku khas. Soal jawab tentang pengubatan Islam. Banyak di sini tentang soal jawab. Bagaimana boleh ke berubat melalui handphone. Ada dalam. Dia tak payah datang, dia dengar je. Ru'yah secara jarak jauh nama dia. Adalah persoalan banyaklah. 40 persoalan yang berkaitan tentang pengubatan Islam. Jadi kita pun kalau tak pasti, rujuklah dengan orang-orang yang kita kata yang arif dalam bidang pengubatan Islam ni, supaya kita tak tergelincir. Kita bimbang kerana dia boleh menyebabkan tergelincirnya akidah apabila silap memilih perubatan yang kita inginkan. Ini bukan perubatan klinik hospital ni, itu lain. Ini adalah perubatan yang kita kata menggunakan bacaan-bacaan yang tertentu lah. Baik, hadis. Kita baca matan hadis dulu tuan-tuan, kemudian kita baca maksud dia pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin al-Khudri qala intaliqa nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi fastadafuhum fa abaw ay yudayyifuhum faludigha sayyidu zanikal hayy fasa'u la'u bikulli syai'in la yanfa'uhu faqala ba'duhum law ataitum ha'ula'ir rahta alladhina nazalu bikum la'allau ay yakuna 'inda ba'dihim syai'un fa'atawhum faqalu ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludigha wasa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu fahal 'inda ahadin minkum min syai' faqala ba'duhum na'am inni wallahi la arqi walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna fama ana birakin lakum hatta taj'alu lana ju'la fasalahuhum ala qati'in minal ghanam fantalaqa faja'ala yatfulu alayhi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin faka'annama nushita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabatun qala fa'awfawhum ju'lahum alladhi salahuhum alayhi faqala ba'duhum aqsimu qala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kana fananzura ma ya'muruna faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhakaru lah faqala wa ma yudrika annaha ruqyah qala qad asabtumul aqsimu wadribuni ma'akum sahma fadhahikan nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang hadisnya tuan-tuan, Baik, hadis ini secara umumnya cerita berkenaan dengan
sekumpulan daripada sahabat Nabi SAW yang dia membacakan surah Al-Fatihah untuk mengubat satu penyakit lah. Jadi selepas itu dia mengambil upah daripada orang yang diubati itu. Namun bagi nak meyakinkan tindakan yang dia buat, dia berjumpa selepas daripada itu, dia bertemu dan bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakannya ini betul ataupun tidak. Maka barulah Nabi menyatakan jawapannya tentang keharusan perkara tersebut. Kita baca sikit-sikit tuan-tuan maksud hadis tersebut. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah keluar sekumpulan, yakni sebanyak 30 orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan yang mereka jalaninya hingga mereka datang pada satu malam ke sebuah kampung daripada perkampungan orang Arab. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa ini adalah perkampungan orang Arab Badui lah. Dan ada riwayat menyatakan mereka ni bukan Islam, bukan. Yang maknanya kampung tu, kampung tu bukan kampung orang Islam lah. Kemudian mereka meminta oleh mereka kepada orang-orang kampung itu supaya diterima menjadi dhif, yakni tetamu. Maksudnya mereka nak menginap lah, seolah-olah menginap di situlah. Sekumpulan sahabat ini adalah anggaran dikata 30 orang tadi, pergi ke satu perkampungan, mungkin dia nak bermusafir, kemudian minta izin lah nak bermalam di kampung itu. Mungkin nak mendirikan kemah ke dan sebagainya. Kita pun sedia maklum di padang pasir, bukanlah macam kita di sini, R&R atau pergi mana ada je hotel, hotel bajet dan sebagainya. Yang sana padang pasir ni tak ada. Jadi dia jumpa perkampungan, maka minta izin lah dengan penduduk kampung tu untuk bermalam di situ. Okay. Tetapi permintaan mereka tidak diterima. Orang kampung tak bagi, mungkin tak kenal ke, mungkin adalah alasan-alasan tertentu. Orang kampung tu tak benarkan mereka menginap atau bermalam di perkampungan mereka di situ. Kemudian berlaku peristiwa apa dia? Kemudian maka kena sengat ketua kampung itu. Mungkin nak jadi cerita, ketua kampung itu, perkampungan itu terkena sengatan. Dalam hadis ini tak disebutlah sengatan apa. Tapi dalam riwayat yang lain saya baca ada yang mengatakan kalajengking. Tapi sengatan binatang yang berbisa lah. Senang ceritanya. Wallahualam, mungkin patuk ular ke atau sengatan binatang berbisa lah. Okay. Lalu berusahalah mereka dengan tiap-tiap sesuatu menurut kebiasaan ramuan yang dipakai untuk menyembuhkan sengatan itu. Jadi orang kampung situ dah usaha macam-macam dah. Ubat cara ini tak boleh, ubat cara itu tak boleh dan sebagainya. Macam mana nak baiki sengatan yang kena pada ketua kampung ni tadi. Kemudian berkata setengah mereka, amatlah baik kalau kamu pergi kepada kumpulan mereka yang datang kepada kamu. Mudah-mudahan terdapat di sisi sebahagian daripada mereka sesuatu. Kebetulan pula ketika itu, rombongan daripada sahabat-sahabat ni tadi, yang asalnya nak tidur di situ, nak tumpang jadi tetamu. Menginap, mungkin berkemah dan sebagainya. Jadi mungkin orang kampung kata, mungkinlah kok dari kalangan mereka ni ada yang pandai ke. Yang boleh berubat orang ke. Kadang-kadang ada kemahiran masing-masing kita tak tahu, tuan-tuan. Dia pandai berubat orang dan sebagainya. Jadi salah seorang dari mereka pergi jumpalah kumpulan tadi. Yang asalnya kumpulan sahabat ni tadi dah sebenarnya macam tak mau duduk dah lah, sebab tak dibenarkan duduk di situ. Tak dibenarkan
berada di kampung tersebut atau bermalam di kampung tersebut. Lalu datanglah orang kampung kepada mereka itu, maka berkata mereka, wahai sekalian kumpulan, bahawasanya ketua kami telah disengat dan kami telah berusaha kerananya dengan segala sesuatu, tetapi tiada memberi manfaat akan dia. Dah usaha macam-macam dah. Apa-apa ubat tradisional ke ubat apa, dia dah cubalah, barangkali mungkin tak berkesan dan tidak berhasil. Masih lagi dia terasa sengatan itu mungkin sakit ke kebas ke Allah Alam. Kita tak pastilah apa sengatannya. Kalau patuk ular, tak tahulah. Mungkin tak boleh tahan lama, tapi tak tahulah. Tapi sengatan binatang berbisa lah, barangkali. Ya. Kalau ular ni biasanya dia memang, orang kata apa, tak boleh tahan lama lah. Itu sebab saya kata tadi, mungkin binatang yang tidak kuat bisanya, tapi ada bisa lah. Sengatan binatang berbisa. Okay. Jadi tanya, siapa yang boleh daripada kalangan kamu ni yang boleh bantulah, nak ubat ke, nak rawat ke dan sebagainya. Kokoklah ada di kalangan mereka yang tahu. Baik, kemudian bahawasanya ketua kami telah disengat dan kami telah berusaha kerananya dengan segala sesuatu, tetapi tiada memberi manfaat akan dia. Sebab itu, adakah didapati di sisi daripada seorang kamu sesuatu? Maksudnya, ada tak di kalangan kamu ni yang boleh bantu merawat ketua kami ni yang sedang disengat? Okay. Mereka berkata setengah mereka, ya, ada. Bahawasanya aku demi Allah sesungguhnya boleh menjampi. Boleh menjampi. Tetapi demi Allah sesungguhnya kami telah meminta menjadi tetamu kamu, dan kamu tidak sudi menjadikan kami sebagai tetamu. Maknanya asalnya kami ini nak minta izin nak duduk sini, nak bermalam di sini, tapi kamu tak bagi. Sekarang kamu minta tolong kami, seolah-olah macam ada imbalan lah. Sekarang kamu nak minta tolong kami, boleh, tak ada masalah. Tapi maksudnya gitulah. Ada syaratnya, kata dia. Okay, kerana itu maka tidaklah aku hendak menjampikan untuk kamu hingga kamu jadikan bagi kami upahnya untuk hal ini. Boleh, dengan syarat kamu bagilah upah. Itu saya kata tadi, nanti di hujung nanti, sahabat ni akan bertemu dengan Nabi SAW. Tanya, boleh ke kami buat macam ni sebenarnya? Walhal dia dah buat dah. Maknanya dah ambil upah tu dah. Upah dia bukan calang-calang, tuan-tuan. Dalam hadis ni, nanti tengok ni hadis. Upah dia bukan sikit-sikit. Macam kita ni kalau upah jenis yang biasa-biasa ni, ikutlah ikhlas lah. Kalau takat Pak Imam tolong baca, ni, Mam, tolong anak saya nak periksa ni, air mineral tolonglah baca apa-apa untuk terang hati. Dia pun baca. Berapa bayaran? Ikut sukalah, ikhlas. Kalau lagu tu, tuan-tuan, tak apalah, saya doakan mudah-mudahan Imam murah rezeki je lah. Kalau macam itulah. Kalau yang jenis biasa-biasa ni. Ya. Tapi kalau jenis yang betul-betul memang formal ni, adalah perkiraan dia kadang-kadang. Itulah. Tu semua tu adalah dalam soal jawab tu. Kadang-kadang yang pelik-pelik pun ada kan. Pengerasnya mesti ada sen-sen pula di hujung. 55 sen kata dia. Depan tu okey lah, mungkin berapa ujung tu 55 sen. Okey. Jadi dia kata boleh, tapi kamu kena bagi upah. Itu sebab kalau tak silap bulan lepas kita ada belajar berkenaan dengan ambil upah kan. Ambil upah mengajar Al-Quran. Kita ada ambil bacakan hadis lepas. Ya. Yang mana boleh atau tidak kita mengambil upah kerana mengajar orang membaca Al-Quran. Hukumnya harus. Boleh, tak ada masalah. Ikut bersesuaian lah. Bersesuaian. Jangan pula sampai ke peringkat seolah-olah Al-Quran itu dijadikan jual beli pula.
Boleh dengan syarat satu huruf RM10 kata dia. Oh, melampau lah. Ngaji Quran kau satu huruf, kira satu huruf pula. Ya. Jadi samalah juga begitu halnya dengan keadaan ini. Dia kata boleh dengan syarat bagi upah. Orang kalau dah terdesak masa tu tuan-tuan, ya, dia akan buat je apa saja. Kalau kata kita jumpa orang tepi jalan, masa tu line telefon tak ada. Kebetulan pula orang masa tu tayar ada pecah. Dia pula tak ada peralatan jack tak ada. Apa semua tak ada. Dia harapkan orang lalu je. Semua dia tahan orang tak berhenti. Tiba kita terdetik hati kita nak bantu. Masa tu kalau kita demand tuan-tuan dia bayar tak? Ini perumpamaan lah, bukan suruh tuan-tuan buat apa itu. Maksudnya lalu dia dah susah. Ya. Dia ada duit tapi masa tu duit tak bagi apa makna. Handphone lain tak ada. Ya. Peralatan tak ada. Apa nak buat? Tunggulah orang lalu. Akhirnya kita lalu. Ni saya punya tayar pecah, encik ada ni. Ada boleh. Kalau nak saya tolong boleh, tak ada masalah. Bersusah. Tapi dengan syaratnya bagilah upah. Masa tu dia akan cakap, berapa je upah khabar je lah, saya sanggup. Daripada saya nunggu kat sini, kata dia. Jadi orang yang terdesak akan buat macam tu. Okey. Kerana itu, tetapi demi Allah sungguhnya kami telah kerana itu, maka tidaklah aku hendak menjampikan untuk kamu hingga kamu jadikan bagi kami upahnya untuk hal ini. Jadi dia minta upah. Maka berdamailah mereka, ini atas cara memberikan sebahagian daripada sekumpulan kambing. Upahnya kambing, tak? Jangan main-main. Menurut riwayat An-Nasa'i, banyaknya kambing itu ialah 30 ekor. Ni dalam ini, Hatim. Tuan-tuan bayar. Kalau sekor lah nilai sekarang ni, berapa? Letak 800 lah. Yang kecil-kecil dah lah. Sedang-sedang lah kan. 800. 800 ni dah lah besar sangat sebenarnya kan. Boleh lah. 800 kali 30 ekor. 8, 16, 24. Kalau nilaian itulah tuan-tuan bayang. Seolah-olahnya, nilaiannya, seolah-olahnya kalau 30 ekor itu. Tuan-tuan boleh bayang. Itu maksudnya nilaian itu duit kita lah. Ni masa zaman Nabi dah lah. Sampai peringkat. Tapi situasi semasa je gitulah. Nilai kita sekarang ini begitulah. Mungkin nilai kambing di zaman Rasulullah dulu tidaklah macam sekarang ini. Tapi dia punya, kita kata situasinya tetap mahal lah. Seekor kambing. Mahal lah juga. 30 ekor. Sebab saya kata, kalau dah dia terdesak, dia nak juga. Dia sanggup, tak kisah. Ni menurut riwayat An-Nasa'i, banyaknya kambing itu adalah 30 ekor. Saya pun baca riwayat yang lain, ada juga menyatakan 30 ekor itu. Mungkin dia perkampungan, dia ada bela macam-macam binatang ternakan. Jadi dia tak kisah lah bab itu kan. Setelah mendapat persetujuan di atas perjanjian tersebut, maka pergilah orang yang hendak menjampi itu, lalu mulailah ia meludahkan, ini meniupkan ke atasnya. Meludahkan maksudnya hembuh lah barangkali. Pada orang yang kena sengatan binatang berbisa tadi. Sambil membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud Alhamdulillahirabbil alamin ni riwayat menyatakan dia maksudnya surah Fatihah lah. Tidaklah baca satu ayat aja Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya surah Fatihah. Dan dalam masa yang singkat sahaja, seolah-olah dibukakan, yakni dilepaskan daripada ikatan itu dengan pantasnya merasa segar, lalu pergilah orang yang kena sengat itu berjalan dan tiada merasa sakit. Dengan izin Allah. Baca Fatihah. Baca Fatihah, sapu, embus, sapu, akhirnya hilang sakit. Maknanya sakit dari sengatan gigitan binatang berbisa tu hilang, kata mengikut riwayat hadis ni, hilang. Lega. Ia berkata, maka hendaklah kamu sempurnakan kepada mereka upahan mereka, yang ini sebanyak 30 ekor kambing yang telah mereka bersetuju atasnya. Akhirnya dah janji tadi, kata kalau
nak kami tolong boleh, dengan syarat bagi upah pada kami. Bincang-bincang, dan riwayat kata 30 ekor. Sembuh pula dengan izin Allah Ta'ala, sembuh. Dah nak buat macam mana? Bagilah 30 ekor, dah janji. Dah janji 30 ekor. Kemudian berkata setengah mereka, berbahagialah kamu. Lalu berkata orang yang menjampi, janganlah kamu perbuat hingga kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan kepadanya apa yang telah berlaku. Maknanya mereka nak dapatkan penjelasan dari Rasulullah. Boleh tu tidak buat macam tu? Ambil upah tu. Besar tu nilaiannya tu. Kemudian maka kita lihat apakah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Setelah itu mereka datang kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ceritakan kepadanya. Maka Nabi bersabda, dan apakah tahu engkau bahawa ianya, iaitu surah Al-Fatihah, menjadi sebagai jampi penawar yang boleh diambil upahan kerananya. Itu Nabi kata, maknanya kamu tak tahu ke bahawa bacaan surah Fatihah itu boleh dijadikan sebagai ru'yah, atau kita kata jampi lah. Nabi kata boleh, tak ada masalah, dan boleh ambil upah. Kemudian ia bersabda, sebenarnya telah betullah kamu. Maknanya betul lah tindakan sahabat ni tadi. Maknanya berubat dengan Al-Quran, ru'yah, bacaan Al-Quran adalah diharuskan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan begitu juga untuk mengambil upah daripada perubatan itu yang bersesuaian. Cuma dalam hadis ni hujung tu Nabi berseluruh lah, bergurau Nabi kata. Sebab 30 ekor tu besar. Kemudian ia bersabda, sebenarnya telah betul lah kamu, bahagikanlah kamu upahan itu di antara kamu dan jadikan untuk aku bersama kamu sebahagiannya. Dan akhirnya ketawalah junjungan Nabi SAW. Nabi gurau lah. Seolah macam, banyak tu, takkan aku tak ada komisen. Lebih kurang gitulah. Tapi bergurau Nabi, bukanlah Nabi minta habuan tu. Gitu. Maknanya, dua benda di sini. Iaitu yang pertama, hukum untuk kita ru'yah atau bacaan. Berubat dengan bacaan Al-Quran. Yang kedua, mengambil upah daripada berubat dengan Al-Quran tadi. Dua. Baik, tuan-tuan, yang pertama kita nak sebutkan bahawasanya sememangnya Al-Quran itu adalah merupakan syifa, penawar. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguhnya tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu melainkan dia adalah merupakan penawar, syifa, petunjuk dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dan kita harus ingat bahawasanya ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran yang sememangnya menjadi antara amalan-amalan yang boleh kita gunakan untuk perubatan. Supaya kita terhindar contohnya daripada gangguan makhluk halus, supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan kita. Ayat pendinding, ayat kursi, banyak kelebihan ayat kursi itu. Ayat kursi saja dah banyak kelebihan. Bukan setakat surah Al-Fatihah, ayat kursi boleh dinding diri kita, rumah kita dan sebagainya. Jadi sudah pastilah di sana apabila adanya ayat ataupun dalil yang menyatakan bahawa Al-Quran ini boleh digunakan sebagai penawar, maka sudah pastilah harusnya di sana. Secara asasnya harus gunakan Al-Quran untuk meru'yah ataupun sebagai mengubati pesakit. Tapi kena tengok beberapa syarat-syarat. Jangan sampai ada perkara-perkara yang melanggar syarat. Kalau saya nak gariskan tu banyak tuan-tuan. Dalam bab soal jawab perkhidmatan Islam ni banyak. Antara perkara-perkara yang orang kata apa, dia larilah daripada rawatan
yang sepatutnya dibenarkan oleh syarak. Mungkin saya boleh ambil sedikit untuk dikongsikan bersama. Ya. Kejap saya tengok. Okey, ya. Okay. Ciri-ciri perawat yang bertentangan dengan syarak. Ni. Yang tadi itu okey, tak apa, clear kalau dia membaca Al-Quran. Jelas. Ya. Kita kena keyakinan yang tinggi, tuan-tuan, dengan Al-Quran ini. Ya. Sebab Al-Quran ini memang satu penawar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dengan Al-Quran. Jadi sebab itu, ya, ayat air yang dibacakan Al-Quran pun molekul-molekul air itu pun berubah menjadi molekul yang cantik. Sudah pastilah apabila seseorang itu dibacakan Al-Quran, pastilah ada sesuatu perubahan yang baik, yang bagus dalam diri. Baik. Ini antara ini yang disebut dalam 40 soal jawab pengubatan Islam. Ini dikeluarkan oleh Jaib, jadi panel. Baik. Yang pertama, dia menggunakan perkhidmatan makhluk halus. Ini yang bahaya. Makhluk halus ni kita tak nampak. Ya. Mungkin dia yang merawat, dia gunakan makhluk halus tu, kita tak tahu. Mungkin dia kata, jangan risau. Perubatan saya, kaedah saya ni tak menyalahi syarak. Dia takkan cakap lah, okay, untuk makluman cik, saya akan gunakan jin ya untuk perubatan ni. Dia takkan cakap. Kalau cakap, confirm orang lari. Ada dia cakap terang-terang tuan-tuan, kalau dia buat macam tu? Tak ada, dia takkan cakap. Perubatan saya ni, saya guna toyol, kata dia. Kalau dia cakap, confirm orang lari. Orang takkan datang ke dia dah. Tapi yang jenis jahat-jahat ni, dia akan pergi jugalah. Ya? Kalau dia nak buat benda yang tak elok, dia akan pergilah. Kalau yang jenis perawat jenis macam tu. Ya? Okay? Sebab kalau kita gunakan makhluk halus, jin dan sebagainya, maka dia adalah menyalahi daripada syarak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surah Jin. Siapa minat dengan jin, bacalah surah Jin ni. Dan bahawa sungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Tak kira lah ketua ke, penolong ketua ke, penolong kanan ke, dia punya prebet dia ke, tak kira lah, kira semualah. Jin-jin ini tak boleh. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan juga jahat. Lepas tu ada orang sebut, kata apa? Apa istilah dia? Sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Betul? Wallah alam, adakah itu saya tak pastilah kan. Tapi ada orang nyebut gitu. Maknanya tak payahlah berkawan dengan jin. Pakai seluar jin tak apa. Pakai seluar jin tak ada masalah. Kawan dengan jin jangan. Jangan sekali-kali. Apatah lagi minta tolong dengan dia. Lagilah. Jin Islam pun hati-hati juga. Memang ada jin Islam. Tapi kita tak tahu sebab dunianya berbeza. Dunianya berbeza. Memang ada jin Islam. Senang cerita, mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian apa lagi? Yang kedua, antara ciri-ciri yang bertentangan dengan syarak ni perubatan. Maksudnya perawat yang bertentangan dengan syarak, dia kata memperlihatkan perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Terdapat perawat melakukan perkara yang aneh dan luar biasa walaupun kelihatan seolah-olah selari dengan syariat Islam. Antara perbuatan tersebut ialah melakukan pembedahan batin. Hati-hati. Duduk di sini kan. Esok baik lah. Wallah alam, kita pun nak cakap, kalau macam tu untung doktor kerja hospital. Patut ilmu ni kena ajarlah pada doktor. So doktor tak payah pening-pening.
Doktor duduk je ustaz. Siapa sakit? Doktor ni mak saya sakit gini. Okey tak apa. Duduk je kat rumah. Saya berubat dari sini doktor kata. Okey, mak kamu dah sihat. Kan senang punya tu. Ajarkanlah pada doktor-doktor. Kan lagi bagus tuan-tuan. Tak payah dia orang bersengkang mata penat tunggu kita datang kaunter. Dia duduk je. Silap-silap duduk. Hospital pun tak ada. Sebab apa? Sebab secara batin ni. Duduk di rumah. Okey, bagi nama Bagi nama. Okey. Alamat kat mana alamat? Alamat. Ada gambar tak gambar? Sekejap. Ni pelik-pelik ni. Kita nak kata, betul ke ni? Duduk saja boleh berubah. Oh, dahsyat ni. Kalah doktor belajar penat-penat jauh-jauh. Rupanya macam ni cara nak ngubah orang. Contohnya. Membaca hati membaca hati pesakit, mengaku menerima kasyaf, mendapat keramat dan sebagainya. Macam-macam lah dia kata. Saya ni sebenarnya saya dapat ilmu ni 7 malam berturut-turut saya mimpi. Bila saya hari yang ke-7 tu, saya rasa macam saya boleh ubat orang dah. Pula. Dapat secara mimpi je. Pelik kita kata. Saya ni Allah bagi kelebihan begitu kata dia. Jangan risau. Jadi pelik-pelik ni kita tengoklah balik. Siasat balik. Adakah dia bercanggah syarat atau tidak? Okey, yang ketiga mengajar ilmu dan amalan kebatinan. Macam-macam ni. Kita ni tak perlu sembahyang. Niat je. Duduk, tonton duduk je ni, lepas tu niat aku sembahyang Isyak. Lepas tu sandar. Elok sembahyang Isyak dia balik. Saya balik, aku dah sembahyang tadi, aku duduk gitu. Aku niat dalam hati aku sembahyang. Selesailah sembahyang. Tang sembahyang kau niat, tiba tang makan kau tak niat pula. Bagi dia nasi. Lepas tu kalau dia nak makan, jangan makan. Kenapa? Cuba kamu niat je makan. Tak payah makan. Sembahyang tadi kamu niat, tiba-tiba tang makan, kau makan sungguh-sungguh. Okey, kemudian seterusnya menggunakan tangkal azimat dan barang-barang hikmat. Ni. Jaga. Macam-macam. Ikat dekat leher lah. Pakai dekat tangan lah. Boh dalam poket seluar lah. Apa lagi? Boh dalam bantal. Sarung bantal. Okey, ni nanti mana bantal yang dia tidur, kamu masukkan bawah bantal dia tu. Pastikan dia tak tahu. Macam-macam, pelik-pelik. Ini bungkusan ni jangan buka. Ingat, syaratnya 30 hari, 30 malam. Jangan buka bungkusan ni. Ni pelik-pelik. Tangkai lah hazimat. Walaupun dia kata, ini kita ni bacakan Al-Quran. Tangkai ni. Tangkal ni kita bacakan Al-Quran. Dah baca Quran, apa pakai tangkal pula? Itu yang ada, sesuatu yang pelik. Setengah perawat membekalkan pesakit mereka dengan azimat, tangkal atau barang-barang hikmat sebagai pelindung, pelaris, pengasih dan seumpamanya. Malah para pesakit turut dikelirukan oleh para perawat tersebut yang mendakwa barang hikmat tersebut seperti cincin telah dibaca dengan ayat Al-Quran. Ni. Dia lapik, dia kata, jangan risau. Ni walaupun tangkal, cincin ke, kalung ke apa ke, kita bacakan ayat Al-Quran. Hati-hati. Ini antara ciri-ciri yang kita kata perawat yang bertentangan dengan syarak. Kita taklah kata direct hukum, kata confirm ini menyalahi syarak, tetapi hati-hati. Tengok. Seterusnya apa lagi? Memperoleh ilmu daripada sumber dan kaedah yang aneh. Ini saya sebut tadi. Setengah perawat mempelajari ilmu daripada sumber yang aneh dan sukar dipercayai. Seperti melalui mimpi, berjumpa wali, berjumpa malaikat. Kaedah mempelajari ilmu sebegini bertentangan dengan prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam Islam. Kok suka dia? Saya sebenarnya anak murid kepada wali sekian-sekian, wali Songo apa sebut. Tapi saya belajar dalam mimpi saya. Udah mengarut jauh-jauh dah pula. Belajar dalam mimpi dan sebagainya. Jadi ini semua antara sebahagian ciri-ciri yang disebut sebagai yang bertentangan dengan syarak. Boleh bacalah banyak lagi tuan-tuan.
Okey, supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Okey, baik. Kita tengok keterangan hadis tuan-tuan, ya. Perkataan junjungan kepada mereka adalah sebagai menyukakan hati mereka dan menerangkan bahawa perbuatan mereka itu adalah halal. Boleh, tak ada masalah. Maknanya kita nak merawat orang dengan ru'yah ayat Al-Quran itu tak ada masalah, ya. Berkata Al-Arif Billah Abdullah bin Abi Jamrah dalam Bahjatun Nufus bahawa tempat hembusan dalam jampi penawar itu ialah sesudah membacakan ayat-ayat, kerana dengan perbuatan ini dapatlah dihasilkan berkat bacaan di segenap anggota yang dilalui oleh kesan-kesan air liur yang ditiupkan itu. Tapi janganlah semua pesakit tuan-tuan kita rawat dengan Al-Fatihah aja. Ya? Mak sakit apa? Paru-paru berair, tak apa, jangan risau. Saya bacakan Fatihah. Ubat perubatan secara apa? Secara moden ni hospital ubat juga. Perawatan secara Al-Quran ni teruskan juga. Baca ayat Quran, ya. Al-Quran ni juga terapi. Al-Quran ni juga terapi. Tapi jangan lupa perubatan secara apa? Yang moden ni teruskan. Jangan dek kerana dengar hadis ni kata, oi baca Fatihah aja boleh hilang penyakit ni. Tak payahlah kita suruh mak kita, ya, rawatan tiap-tiap bulan, kita kata tak payahlah pergilah mak, kita baca Fatihah aja. Itu ikhtiar kita secara sampingan. Yang lain teruskan. Jangan buang ubat-ubatan yang ada tu, ya. Dalam hadis tersebut diterangkan bahawasanya yang dibaca untuk dijadikan penawar itu ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut riwayat Syu'bah, bahawa yang dibaca untuk jampi itu ialah Fatihatul Kitab. Ini surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Menurut keterangan lain sebagaimana yang diterangkan di dalam riwayat Al-Mashi, bahawa banyak bilangan membaca Al-Fatihah ialah 7 kali. Dan menurut sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Jabir pula, bahawa bilangannya ialah 3 kali sahaja. Ikutlah tuan-tuan, nak baca Fatihah tu 7 kali hembus, 3 kali pun tak ada masalah. Yang penting kita yakin bahawa Al-Quran itu boleh menyembuhkan penyakit. Usaha ikhtiar kita lah, ya. Okay, baik. Demikianlah sabda junjungan yang menerangkan tentang jampi kerana menawarkan bisa dan boleh diambil pula upahannya. Boleh ambil upah yang bersesuaian. Jangan minta 30 ekor. Yang ini cerita kisah aja. Jangan cerita Doremi. Wahai Mambang. Kata dia. Sila standby. Makanan kita sudah sampai. Dia bertepuk. Pulut kuning. Tanya pula, ni ayam mati golek ke yang sembelih, kata dia. Ini ayam sembelih, kata dia. Walaupun dia nak buat benda syirik, dia kena fikir hal haram juga tu. Dahsyat tu. Itu saja dia reka-reka je lah. Ya. Okey, baik. Jadi kita sudah jelaslah bahawasanya keharusan itu bolehlah untuk merubat dengan ayat Al-Quran. Jadi kita pergilah kepada orang-orang yang kata apa, diyakinilah. Diyakini sebaiknya yang dah ada sanad ijazah untuk berubat orang, macam yang kita biasa dengar. Dia bukan boleh gitu-gitu je. Saya pun walaupun orang kata ni, kita tidaklah arif sebagaimana orang yang mengambil sanad, belajar betul-betul tentang apa ni, ru'yah ayat-ayat yang tertentu yang boleh ubat ataupun boleh sembuhkan orang yang disihir dan sebagainya. Sekadar nak bantu-bantu baca Quran, insya-Allah boleh. Ya, ada orang datang, ustaz kata, malam-malam datang ni, ustaz tolong ustaz ni kawan kami ni pelajar kulit. Kena rasuk ni sayang. Cari orang lain tak ada, awak bukan reti sangat, biasa-biasa jelah kan. Boleh lah baca Quran, tapi nak kata betul-betul itu tidaklah secara ni, kata. Tak perlu ustaz-ustaz datang je lah. Kita pun seriau juga. Seriau juga. Tapi kita yakinlah dengan ayat Quran. Kita kata ayat kursi. Kita baca je lah ayat kursi. Ayat kursi. Kemudian kita duk ingat kata orang pegang ibu jari kaki. Pegang. Baca lah. Meremang juga lah bulu roma kan.
Ya. Tapi insya-Allah kita yakin. Kalau yakin dengan ayat Al-Quran, insya-Allah ada kesannya. Ada sekali itu orang main-main. Dia buat prank tau, prank. Prank ni seolah dia berlakon. Dia kena apa? Kena rasuk. Oh, dia bawa. Kita pun dah ingat betul kena rasuk. Kita pun pegang ibu jari dekat kita picit. Tekan kuat. Kita pun baca lah macam-macam. Rupanya dia prank kita. Dia kata, aku bukan kena rasuk aku saja. Tapi kau picit tu sakit, kata dia. Yelah. Kalau aku tahu aku sepak, dia kata, bukan picit kaki. Yang kau main-main macam apa? Benda ni bukan boleh main-main. Itu kita kata, orang betul-betul dirasuk ni, baca ayat kursi, insya-Allah dia akan terkesan. Kalau dia berani lah kan, kita berani, baca ayat kursi. InsyaAllah ada kesan, meraung dan sebagainya. Tapi kalau dia tak, dia bukan orang yang kena rasuk, saja-saja buat dirasuk, berguling-guling ke apa ke, tuan-tuan jangan baca ayat kursi. Ambil kursi empuk je. Okey, itulah tuan-tuan. Jadi macam mana pun, kita yakinlah kepada ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita lah daripada terjebak perkara-perkara yang syirik. Itu yang lebih baik. Wallahualam. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kita bincangkan lah. Ada soalan? Tak ada ya? Okey, semua dah handal-handal semua ya. Dah boleh berubah lah lepas ni. 99? Mana? Apa yang 99? Yang mana? 99? Oh, hadis. Okey. Kita hadis 98. Oh, dah masuk 99. Oh, dahsyat. Dah. Itu hadis 99, cerita lain nanti kita akan datang ya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kita tangguh dengan tasbih Farhan Salatul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.